يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wa imamu yakhutub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Suratul Hasyr yang ke-18. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan serta tegahannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri kepada kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan daripada amalan-amalan kebajikan kamu untuk hari esoknya, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan bahawa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat meliputi pengetahuannya akan segala yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk kita bernafas dan juga dapat hadir bersolat Jumaat pada hari yang mulia ini. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga pada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah dan juga meninggalkan segala yang ditegah dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah ingatan kita terhadap kematian. Mereka yang paling banyak mengingatkan akan mati dan membuat persediaan menghadapi kematian, mereka itulah orang-orang yang bijaksana. Tajuk khutbah kita pada hari ini adalah alam barzakh. Bersediakah kita? Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, tiap-tiap yang hidup pasti akan merasai mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya. Redha ataupun tidak, bersedia ataupun sebaliknya, pasti akan tiba saat kematian yang perlu dihadapinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti sahajalah akan disempurnakan balasan bagi kamu. Oleh itu, sesiapa yang dihindarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah pun berjaya, dan tidak ada kehidupan di dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakannya sahaja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal seorang sejak pada azali lagi. Apabila sampai ketikanya, ia tidak akan dipercepatkan ataupun lewatkan walaupun sesaat. Malaikat Israel yang ditugaskan mencabut nyawa tidak dikira di manapun tempatnya, tidak kira di manapun keadaannya, kedudukan seorang itu. Apabila nyawa sampai di kerongkong orang itu, segala pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan pun tidak akan berguna lagi. Ketika mana nyawa dicabut, nafas kita tersekat-sekat, mulut dikunci dan anggota badan lemah longlai pada ketika itu. Pada saat itu tidak ada sesiapa yang boleh menolong kita. Apabila ajal sampai, tidak ada apa-apa lagi untuknya di dunia ini kecuali amalan-amalan yang baik ataupun amalan-amalan yang buruk yang akan kembali kepada dirinya sebagai bekalan menghadapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi kematian, orang yang tidak beriman berasa gerun serta penuh penyesalan kerana diperlihatkan amalan buruknya ketika hidup. Manakala orang-orang yang beriman ketika diperlihatkan amalan baiknya pula akan berasa gembira. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-171 yang bermaksud, ingatlah hari kiamat pada hari ini
kami memanggil tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imam kitab-kitab amalan mereka, maka sesiapa yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitab mereka dengan mereka gembiranya, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, oleh kerana itulah kematian yang datang tidak terduga, maka kita mestilah bersiap sebaik mungkin bagi menghadapi kematian kita. Marilah kita gunakan akal dan juga emosi yang Allah berikan kepada kita ini untuk merungkai rahsia sebalik kematian itu sendiri. Muhasabahlah diri kita sendiri dengan jujur tentang perkara-perkara yang berikut. Yang pertamanya, apakah kita sudah bersiap sedia menghadapi saat kematian kita? Yang keduanya, adakah kita masih lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini? Yang ketiganya, adakah kita masih memikirkan kedudukan harta, pangkat, kebesaran dan juga sebagainya? Yang keempatnya, bersediakah kita dengan bekalan kita untuk menghadapi kehidupan di alam sana nanti? Ingatlah wahai saudara-saudaraku sekalian, melalui saat nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel alaihi salam, setiap hamba Allah akan menghadapinya secara bersendirian, tidak ditemani oleh sesiapa. Ingatlah bahawa kematian bukanlah perakhiran sebuah kehidupan, tetapi ia adalah perpindahan daripada sebuah kehidupan yang sementara di dunia ini kepada kehidupan yang sebenarnya, iaitu di alam akhirat. Betapa singkatnya umur kita, betapa pendeknya umur kita di dunia ini, seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman sabdanya, ma liya wa ma lid dunya ma ana fid dunya ila karakibi istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi wa Ibnu Majah, yang bermaksud, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaan dengan dunia seperti seorang pengembara. Beliau meneruskan perjalanannya. Ketika mana dalam perjalanan dia berteduh di bawah sepohon kayu yang pada ketika itu sangat panas harinya. Kemudian dia beristirahat sebentar di bawah pauyungan pohon kayu tersebut, lalu meninggalkannya untuk meneruskan perjalanannya sebagai seorang pengembara. Hadis Nabi Muhammad ini merupakan satu peringatan terhadap kita semua, tuan-tuan, bahawa hidup di dunia ini bukanlah untuk kekal buat selama-lamanya. Sebaliknya, dunia hanyalah tempat persinggahan untuk membuat persiapan kita, mencari bekalan untuk menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat sana nanti. Sebagai seorang muslim yang mukmin, kita seharusnya melayarkan bahtera ke arah yang betul, mengikut acuan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mestilah bijak di sana memilih yang mana satu bekalan dan yang mana satu bukannya bekalan, bahkan bebanan untuk kita. Kehidupan yang membebankan akan menyusahkan perjalanan kita di alam akhirat nanti, manakala bebanan yang berfaedah pula akan menjadi kegembiraan di alam akhirat nanti. Saudaraku sidang jemaat Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Di antara tanda-tanda orang itu memperoleh husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir perkataan hidupnya itu kalimah tauhid la ilaha illallah, maka ia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari yang mulia ini, saya mengajak diri saya sendiri dan semua jemaah sekalian untuk sama-sama kita muhasabah kembali. Yang pertamanya, fokuskan hidup kita untuk merancang kematian dengan cara kita menyusun hidup ini sesuai dengan aturan Allah dan juga pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, sentiasa menzalimi istighfar dan menggerakkan bertaubat kepada Allah. Ingatlah betapa banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Allah tetap membuka pintu taubat seluas-luasnya selagi mana hayat masih lagi dikandung badan. Yang ketiganya, janganlah bertangguh melakukan kebaikan. Sesungguhnya kita semua dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah, mudah-mudahan.
Yang keempatnya, sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama makhluk Allah, sama manusia. Jauhilah sifat hasad, dengki yang merosakkan hubungan yang baik ini. Yang kelimanya, sentiasalah melazimi bacaan Al-Quran dan solat berjemaah, terutama di masjid ini. Semoga kita sentiasa mendapat akhiran yang baik, seperti mana pepatah Arab ada mengatakan, khairul bidayah yadullu ala khairul nihayah. Maksudnya permulaan yang baik menunjukkan perakhiran yang baik juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Al-An'am ayat ke-32. Maksudnya, dan tidak dinamakan kehidupan dunia ini melainkan permainan yang sia-sia sahaja dan hiburan-hiburan yang melalaikan dia, dan demi sesungguhnya neraka akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi min ad-dhalal wal jahalah ila nuril haqqi wal imani wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatuna wa lahum fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو فضل الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة القرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهد لذرية رحمة مولى تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى
وأقوالهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين اللهم اجمع جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما اللهم إنا نسألك معافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك معافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك معافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه لنعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة